الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. بعد Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dilimpahi hujan. Mudah-mudahan hujan yang turun ini hujan yang memberi kebaikan bagi kita, bukannya hujan yang mendatangkan kemudaratan. Kita insya-Allah akan sambung tuan-tuan tajuk yang berkaitan mengingati Allah Subhanahu wa taala adalah penawar bagi jiwa. Sebelum ini dicerita bahawa kita sebagai umat Islam yang beriman, kita perlu mempunyai dan memahami bahawa kita sepatutnya menjadi umat yang sentiasa bersedia untuk berkorban apa sahaja demi Islam. Kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan agama ini dipelihara dan tidak diganggu gugat oleh musuh-musuh Islam. Maka umat Islam mempunyai tanggungjawab. Bukan sekadar kita semayang, puasa, zakat, tidak. Kedudukan Islam di dalam negara, kekuasaan yang dipegang kekuasaan Islam itu perlu diambil berat oleh umat Islam, kerana dengan kekuatan dan kuasa yang ada, barulah umat Islam, pemerintah itu dapat melaksanakan apa yang diajar oleh Islam demi membawa kebaikan bagi masyarakat, sama ada masyarakat yang beragama Islam maupun masyarakat yang bukan beragama Islam. Kerana Islam mengajar kepada umatnya supaya berlaku adil, walaupun terhadap orang bukan Islam. Bahkan terhadap binatang itu pun disuruh berbuat baik. Dilarang kita menzalimi binatang. Begitulah hebatnya ajaran Islam. Kemudian di dalam kita nak berkorban, berjihad, berusaha untuk meninggikan Islam di dalam kehidupan kita, sudah pasti di sana ada gangguan, di sana ada penentangan, di sana ada cobaan yang pelbagai yang menyebabkan hati kita menjadi tidak tenteram dan sebagainya. Begitu juga manusia yang bekerja di dunia ini untuk mencari kehidupan dunia, pasti mereka akan menghadapi pelbagai jenis halangan, cabaran yang menggoncang hati mereka. Jadi di mana nak mencari penyelesaian? Di mana nak mencari ubat bagi menenangkan hati di dalam menghadapi pelbagai jenis cabaran di dalam kehidupan di dunia ini? Ini dia cerita ni lah. Katanya antara matlamat kehidupan rohaniyah adalah memupuk perasaan tenteram dalam hati dan perasaan manusia, dan sebaliknya untuk menghindarkan perasaan duka dan gelisah yang menjadi musuh ketat bagi setiap orang. Kita ni tuan-tuan, kita ada kehidupan yang bersifat jasadiah dan ada kehidupan yang bersifat rohaniah. Jasad ini mudah
Kan nak pelihara jasad ini mudah, tetapi yang banyak mempengaruhi seseorang ialah perasaan kehidupan rohani dia. Perasaan rohani dia. Lepas tu dalam hidup ini, apa yang kita cari? Dalam hidup ini kita keluar pagi bekerja, balik petang, malam bekerja kan. Apa benda yang kita cari? Kita cari kesenangan ke apa? Apa benda yang kita cari? Kita cari kesenangan ataupun kita mencari perasaan tenteram? Apa yang kita cari? Sebenarnya kita ini tuan-tuan bukan mencari kesenangan, tetapi kita mencari ketenteraman hidup ini, kebaikan jiwa. Kalau senang, duit banyak senang, rumah besar senang. Tapi duit banyak, tapi hati dia berserabut. Mana senang dia? Senang, orang kata senang duit banyak, tapi sebenarnya tuan-tuan yang kita cari ketenteraman. Ketenteraman jiwa, ketenteraman hati. Walaupun dia duit banyak, tapi hati dia tenteram, dia rasa lega hidupnya. Walaupun dia ada masalah yang dia hadapi, tetapi hati dia tenteram. Hati dia tenteram, hati dia berasa tidak gundah gulana, tidak rasa kelang-kelibutlah hati ini. Maka dia akan menjadi seorang yang hebat. Yang kita cari ini hati sebenarnya, ketenteraman dalam kehidupan rohani ini. Jadi kita nak cari perasaan tenteram dalam hati. Perasaan hati yang redha terhadap apa sahaja yang ditentukan oleh Allah. Perasaan hati yang sentiasa bersyukur dengan apa sahaja yang Allah tetapkan. Itu yang kita nak cari. Dan kita cuba menghindari dalam hidup ini perasaan gelisah. Perasaan gelisah. Orang gaji banyak tapi dia gelisah tiap-tiap bulan, gelisah dia. Mana dia seronok hidup dia? Mengingati Allah adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk mencapai matlamat yang tersebut. Matlamat apa itu? Memupuk perasaan tenteram dalam hati dan mengelak daripada perasaan duka dan gelisah di dalam hati. Ini ingat tuan-tuan baik-baik. Itu bukan cara nak mencari ketenteraman dengan menggunakan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Itu salah itu. Sebab kaedah dia, setiap benda yang Allah haramkan pasti tidak akan membawa kebaikan. Kaedah dia. Apa yang Allah perintahkan pasti di sana akan memberi kebaikan. Kebaikan pada rohani dan sebagainya. Itu tuan-tuan, mengingati Allah adalah cara yang paling berkesan untuk memupuk perasaan tenteram di dalam hati dan mengelak daripada perasaan duka dan gelisah. Fikiran yang selalu dilanda duka nestapa kerana kesulitan yang terkena kepada jasmani. Kena pada jasmani, kan? Kena apa? Kena luka, kan? Demam. Kena pada jasmani. Rohani ataupun kena pada rohani, tak tenteram hati, ataupun kesulitan yang terkena pada harta benda dan sebagainya, boleh membawa pertarungan dalam akal fikiran dan kegelisahan dalam batin manusia. Macam itulah, kan? Kalau saham jatuh dah, serabut dia tak? Meniaga tengok, makin lama makin rugi, makin lama makin rugi. Kalau jual durian pun macam tu juga. Masa durian banyak orang beli, untung. Tiba-tiba durian banyak orang tak beli. Sudah. Sakit jiwa tak? Dia mengganggu semua. Gejala-gejala itu selalu mendatang secara mendadak dan kadang-kadang perlahan-lahan dia datang disebabkan oleh wujudnya cabaran-cabaran hidup yang tidak habis-habis. Kadang-kadang datang secara mendadak. Contohlah kalau hujan lebat, naik air, mendadak datang cabaran. Kadang-kadang cabaran tu memang selalu ada sikit-sikit macam orang bekerja, berniaga. Maka kesejahteraan manusia selalu tergugat oleh gejala-gejala tersebut dan kadang-kadang boleh melumpuhkan tenaga seseorang untuk mengatasi masalah-masalah itu, sama ada masalah peribadi, keluarga dan kemasyarakatan. Jadi masalah ini akan memberi implikasi pertama sekali kepada jiwa.
Kemudian bila jiwa itu mempunyai masalah, dia akan mendatangkan kesan kepada tubuh badan manusia. Macam tu. Setengah-setengah orang menyangka bahawa gejala-gejala batin seperti duka, gelisah, cemas, mereka menyangka gejala-gejala batin itu tidak mendatangkan kesan kepada tubuh badan. Dia menyangka macam tu. Tak apa. Tetapi pengalaman-pengalaman dan percubaan ilmiah telah membuktikan bahawa duka cita yang berpanjangan atau gelisah yang berterusan mendatangkan kesan secara langsung kepada anggota dan alat-alat dalam badan manusia. Seterusnya boleh membawa kelemahan kepada kegiatan anggota dalam badan yang menyebabkan pelbagai penyakit. Benda zaman sekarang ni memang macam tu lah. Tak? Kita tengok kalau orang ni menghadapi kemurungan. Kemurungan duduk kat mana? Kat mata ke, kat telinga ke, kat tangan? Duduk pada hati. Kemurungan yang dia rasai itu hati menyebabkan ada implikasi pada tubuh badan. Seorang ni tiba-tiba dia mendapat kejutan, takut yang berpanjangan, dia juga tetap akan membawa implikasi pada tubuh badan. Nak menceritakan apa ni? Masalah rohani ini, kehidupan hati ini penting. Kehidupan hati ini penting sebab dia mempengaruhi keseluruhan kehidupan kita. Tapi ada manusia dia tak nampak benda tu. Yang dia nampak kehidupan tubuh badan lahiriah ini yang paling hebat. Sebenarnya salah. Kegelisahan dan duka nestapa adalah berpunca daripada kelemahan insan untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup yang bermacam rupa. Pasal apa jadi masalah dalam batin ini? Kegelisahan yang berpanjangan ini pasal kelemahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka mengingati Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala boleh mengembalikan perasaan aman dan tenteram ke dalam hati seseorang manusia. Jadi jalan keluarnya yang utama, yang paling penting, yang perlu kita ketahui dan kita amalkan ialah kembali kepada Allah, mengingati Allah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ubat yang paling utama yang perlu dilalui oleh setiap manusia di dalam kehidupan ini. Apa pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam mengingati Allah, berdoa kepada Allah yang Maha berkuasa itu akan memberi kekuatan di dalam jiwa seseorang. Seorang doktor pakar ilmu jiwa bernama Dr. Braille berkata, orang yang kuat kepercayaan kepada agama tidak menghadapi penyakit jiwa. Ini orang kafir ni. Dia kata orang yang mempunyai kekuatan, kepercayaan yang kuat terhadap agama, bahawa Tuhan akan tolong, Allah akan bantu, Allah sentiasa bersama kita. Orang yang jenis macam ni, dia tidak menghadapi penyakit jiwa. Penyakit jiwa ni dihadapi oleh orang yang tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan kekuasaan ghaib. Ada lagi pula kata seorang pakar lagi, bahawa doktor-doktor pakar dalam ilmu jiwa mengatakan keimanan yang mendalam dan berpegang teguh kepada ajaran agama sudah cukup untuk mengalahkan kegelisahan dan ketegangan urat saraf dan seterusnya, boleh menyembuhkan penyakit. Jadi doktor-doktor pakar pun mengatakan kembali kepada agama, beramal dengan agama itu memberi kesan yang besar di dalam kesihatan tubuh badan manusia. Mengingati Allah Subhanahu wa taala adalah kesan daripada iman yang mendalam. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hidangan rohani yang boleh menghilangkan gejala rohani dan penyakit batin. Jadi kita sebagai seorang Muslim, ubat yang paling ampuh bagi kita ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, zikir, sentiasa berzikir kepada Allah ini berkait rapat dengan keimanan.
berkait rapat dengan keimanan. Sekuat mana keimanan seseorang itu, sekuat itulah dia mengingati Allah. Kalau dia rasa Allah ni tidak ada apa-apa di dalam kehidupan dia, tapi dia semayang, tapi di luar, bila dia buat sesuatu, dia tak, hati dia tidak rasa Allah yang menentukan segala-galanya. Semayang, puasa, tapi hati dia tidak dididik Allah yang menentukan segala-galanya. Maka orang ini bila menghadapi masalah di dalam dunia ini, dia akan carilah penyelesaian yang bersifat dunia ini. Sebab iman dia tidak mempengaruhi jiwa. Sepatutnya iman kita ini mempengaruhi akal kita, mempengaruhi jiwa kita, sehingga kita yakin kita ni tidak mampu melakukan apa-apa melainkan dengan pertolongan Allah. Kita kena ada perasaan itu. Memang wajiblah. Sesuatu itu tidak mampu bergerak, ataupun sesuatu itu tidak mampu diam, sesuatu itu tidak akan sampai kepada kita, sesuatu itu tidak akan kena kepada kita, melainkan semuanya dengan izin Allah. Benda ini bila mempengaruhi jiwa seseorang, bila ada keimanan begitu, maka begitulah kuatnya dia mengingati Allah, berharap kepada Allah, dan sentiasa berdoa kepada Allah. Tapi kalau dia rasa Allah ni tak ada apa, waktu semayang je ada Allah, bila buat kegiatan harian dia tak ada rasa perasaan Allah itu penting, maka dia tidak akan berjaya. Lepas tu kita kena pupuk dalam jiwa kita ini iman yang hidup, iman yang menguasai jiwa kita. Allah lah yang perlu kita cari dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Maka bila kita rasa Allah lah segala-galanya, maka bertambah kuatlah keyakinan dia perlu mengingati Allah, dia perlu mencari kasih sayang Allah, perlu mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah, Baik. Firman Allah Taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman tenang tenteram hati mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya beriman. Iman apa tadi? Iman yang saya cakap tadi lah. Bukan kata kita ingat Allah ketika dalam masjid saya, tidak. Dalam seluruh kehidupan kita ini, hati kita, jiwa kita, akal kita mesti mengakui, merasai segala sesuatu ini tidak mungkin berlaku melainkan dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Sehingga kan apa saja yang kita buat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting itu. Itu mahal. Sehingga benda-benda yang bersifat lahiriah ini kita hanya gunakan sebagai sebab. Tapi hati kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Allah janji kalau seseorang zikir, ingat kepada Allah, sentiasa ingat kepada kekuasaan, kebesaran dan juga pemberian Allah ini, pertolongan Allah ini, tenteram hati manusia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita tuan-tuan, kita kena ambil berat tentang janji yang Allah beri ini. Tapi kita kadang-kadang manusia ni janji Allah ini dia tak rasa berat, dia tidak rasa macam penting. Tapi kalau doktor kata ada seorang ni dia masalah mental, kan, tak tenteram, jiwa pun tak tenteram, otak pun tak tenteram. Doktor kata apa? Awak setiap 3 hari kena makan ubat baru tenteram otak kamu. Makan ke tak makan dia? Makan dia. Bukan setakat dia makan, mak bapak ni pun ambil berat. Kena pastikan anak ni dalam masa 3 hari mesti makan ubat. Kalau tak makan ubat nanti habis, dia mengamuk lah, dia menyusahkan. Sehingga mak bapak orang lain pun ambil berat. Dia ni dah makan ubat ke belum? Dah makan ubat ke belum? Pasal apa dia percaya? Pasal dia percaya dengan kata doktor. Persoalan dia, Allah beritahu kita mengingati Allah ini
akan mententeramkan hati manusia. Kita ambil berat ni. Lepas tu bila kita kata hati kita ni gelisah, hati kita tak tenteram, hati kita bila menghadapi cabaran hidup ini kita rasa masalah, semua masalah. Kita rasa masalah aja semua. Macam mana nak selesai? Pertama sekali, selesaikan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama sekali. Itu paling utama. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan apa dia kata? Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala oleh seseorang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hendaklah selalu memuja. Gini tuan-tuan, orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Makna iman tadi, kenal. Kita mesti kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Al-Quran menyatakan bahawa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi limpahan kurnia yang baik. Ini janji Allah. Antara kelebihan fadilat zikir antaranya, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepada aku, kata Allah. Ingat kepada Allah dengan mematuhi hukum dan undang-undang yang telah Allah tetapkan. Ya, ini mengingati Allah. Ingatlah kamu kepada aku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku. Apa yang Allah tetapkan, apa yang peraturan yang Allah wajibkan kepada kita, kita laksanakan. Bila kita laksanakan, kerana apa? Kerana kita mengingati Allah. Supaya apa? Supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Mengingati Allah, Allah akan balas kita dengan kebaikan. Bersyukurlah kamu kepada aku, dan jangan kamu kufur dengan nikmat yang aku beri kepada kamu. Allah beritahu, bila ingat kepada Allah, maka kita akan mendapat kebaikan. Dan bersyukur kepada Allah, guna nikmat yang Allah beri ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna bersyukur. Bersyukur dengan lidah dan bersyukur dengan anggota, yakni mengguna nikmat tersebut pada tempat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sekali-kali kita kufur kepada nikmat Allah. Kufur nikmat Allah apa? Allah bagi macam-macam nikmat kepada kita, tapi kita guna dia pada tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pelanggaran terhadap perintah Allah itu adalah kufur kepada Allah. Boleh? Setiap pelanggaran kepada Allah itu sebenarnya adalah orang yang kufur dengan nikmat Allah. Contohlah, kita Allah bagi masa, Allah bagi umur. Bila dia tak salat, apa tanda dia? Apa sebab? Orang ni orang yang dianggap orang yang kufur dengan nikmat Allah. Allah bagi masa, Allah bagi hidup, tapi dia tak salat. Dia ada harta, tapi dia tak guna pada tempat yang dibenarkan. Dia guna untuk berjudi, untuk buat benda-benda haram. Ini orang yang kufur dengan nikmat Allah. Dosa tu satulah, tapi orang ni title dia apa? Dia kufur kepada nikmat Allah. Allah beri ancaman, jangan sekali-kali kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak katakan antara kelebihan orang yang berzikir ini ialah Allah akan balas dengan kebaikan. Allah yang balas, bukan kerajaan, bukan raja, bukan sultan yang balas. Allah akan balas. Kebaikan yang paling hebat yang kita cari apa? Kebaikan, ketenteraman di dalam jiwa kita. Itulah yang paling hebat. Yang mana tak boleh beli ketenteraman hati ini dekat Maidin ke, kat Tesco ke, tak boleh beli. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang lelaki yang banyak menyebut nama Allah, serta orang-orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Ini janji orang yang sentiasa mengingati Allah. Allah janji beri kepada dia keampunan dan pahala yang besar. Itu janji Allah. Lepas tu tuan-tuan, ingat kepada Allah ini luas tuan-tuan. Ingat pada Allah ini kita kena pandang luas. Maksudnya macam tadi itulah. Di dalam kehidupan ini kita sentiasa rasa bahawa Allah menentukan segala-gala. Allah melihat.
Allah mendengar. Itu makna ingat. Bukan sekadar waktu semayang, bukan sekadar waktu pegang tasbih. Itu ingat jugalah, tapi dia tak ke mana. Dia mesti mempengaruhi jiwa. Sehingga kan sahabat bila berperang pun dia ingat Allah. Dalam keadaan senang pun ingat Allah. Dalam keadaan susah pun ingat Allah. Hati. Sebaliknya orang yang tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kesesatan yang boleh membawa kepada kekejian dan juga kehinaan. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nufayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, maknanya dia tak hirau tentang Al-Quran ini, tidak hirau tentang peringatan yang Allah beri ini. Dia tak hirau, dia tak ambil berat. Kan? Kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Kalau kamu tak nak ambil berat tentang Al-Quran, tak nak ambil berat tentang apa ini pengajaran yang Allah beri, peringatan yang Allah beri, kamu tinggalkan Quran ini, Allah janji apa? Maka bagi orang tersebut ada baginya syaitan yang menghasut dia dan menyesatkan dia. Lalu jadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Setiap tingkah lakunya akan dipandu oleh syaitan. Dan sesungguhnya sebabnya apa? Sebabnya apa? Pasal dia meninggalkan arahan Allah. Dia lupa terhadap perintah Allah. Dia lupakan Al-Quran. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka daripada jalan yang benar, sedang mereka menyangka, sedangkan manusia ini yang ikut syaitan ini, manusia ini menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah. Dia ingat dia dah bagus dah, padahal dia rugi. Dia tahu. Sebabnya apa? Pasal dia tinggalkan Al-Quran, tinggalkan mengingati Allah, tinggalkan panduan perintah Allah, dia tinggalkan, maka dia akan menjadi sesat. Lepas itu saya selalu sebut tuan-tuan, Al-Quran ini penting dalam hidup kita. Perintah Allah ini penting dalam hidup kita. Walaupun sekecil mana pun perintah Allah, menjadi kewajipan bagi kita melaksanakannya. Sama ada perkara yang berkaitan dengan diri kita individu, perkara yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan pemerintahan negara. Apa saja panduan yang Allah beri, mesti kita guna dan laksanakan. Kita tak boleh pilih-pilih, oh ini nak buat, itu tak nak buat, ini nak. Kalau macam tu, Allah janji kat sini apa? Syaitanlah yang akan menemani orang tersebut, akhirnya dia menjadi sesat. Menjadi sesat. Al-Quranul Karim memberi amaran keras terhadap orang-orang yang berpaling tadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak nak ikut ni. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Tengok, ini zikir kan, dia kata mengingati Allah. Termasuklah perintah-perintah Allah tadi tu. Dalam setiap kehidupan kita ni. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka. Mereka itulah orang-orang fasik derhaka. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Maknanya kalau dia lupa Allah, maka dia akan lupa untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Perkara-perkara kebaikan yang menyelamatkan mereka. Bila dia lupa Allah, maka jalan untuk membuat kebaikan-kebaikan untuk diri sendiri pun akan hilang. Punca apa? Pasal dia lupa Allah. Ada. Baik, mengingati Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mendatangkan kesan yang nyata dalam pendidikan rohani. Setiap orang yang selalu mengingati Allah dan selalu memuji kebesaran Allah, sentiasa mengingat rahmat Allah
maka ia akan sentiasa khusyuk dan lembutlah hatinya. Orang yang sentiasa ingat Allah, sentiasa zikir, sentiasa apa pun nak buat, dia ingat apa panduan yang diberi oleh Nabi SAW. Maksudnya setiap hidup dia terikat dengan agama, terikat dengan perintah Allah dan juga ajaran Nabi. Lepas itu tuan-tuan, seorang Muslim ini, dia menjadi seorang Muslim yang mana daripada dia nak tidur sampai bila dia bangun tidur, apa saja yang berlaku ada ajarannya di dalam agama. Ada ajaran yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka kerja kita nak pastikan hidup kita sentiasa dengan Allah, sentiasa dengan agama, sesuai dengan apa yang Nabi ajar. Hidup kita ni, setiap benda yang kita buat, mesti kita tahu apa yang Islam ajar, macam mana yang Nabi ajar, supaya dalam 24 jam itu kita, perbuatan kita melambangkan kita mengingati Allah. Faham saya cakap? Kita nak tidur, macam mana nak tidur? Kena tanyalah Nabi ajar macam mana. Kalau bangun tidur tu, apa benda nak buat, apa benda nak baca, kita pun baca. Bila kita baca doa, maka kita masa tu kita ingat Allah. Kita nak masuk tandas, macam mana cara yang Islam ajar, Nabi ajar macam mana, kita pun ikutlah. Masuk tandas ini, masuk dengan kaki kiri, bila keluar tandas dengan kaki kanan. Bila kita buat perbuatan itu, ketika itu kita sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita tunduk patuh kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah semua aktiviti kehidupan kita ini, kita perlu didik dan bentuk sesuai dengan apa yang diajar oleh Islam. Jadi orang yang sentiasa ingat Allah ini hatinya lembut. Keadaan ini membuahkan kegiatan yang membina dan urusan yang baik. Bila hati dia tunduk kepada Allah, hati dia lembut, hati dia sentiasa mengharap kepada Allah, maka dia akan menatijahkan dalam diri seseorang itu kegiatan yang membina dan juga urusan-urusan yang baik. Kita akan fikir benda yang baik-baik lah. Sebab itu mengingati dan menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menuntunnya, melihatnya. Ni perasaan ni. Dan menyedari bahawa Allah sentiasa melihatnya, maka dia akan membina jati diri manusia ini untuk melakukan pelbagai kebaikan. Bukan waktu semayang tu semata-mata, bukan waktu kita berzikir pegang tasbih dah, kat luar ni semua. Itu yang nak ditanam, itu yang nak dilatih. Sebaliknya, orang yang lupa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala akan terjatuh ke dalam lembah kehinaan, sebab hatinya keras dan tabiatnya tidak puas-puas menghirup benda-benda di dunia ini. Kalau dia tidak mengingati Allah, maka dia akan hidup dalam keadaan hina, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul 'amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dengan mematuhi peringatan dan pengajaran Allah, serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Sampai bila lagi wahai orang-orang yang beriman, untuk hati kamu tunduk mematuhi perintah Allah? Bila lagi kamu nak tunduk hati kamu untuk mematuhi kebenaran yang didatangkan oleh Al-Quran? Bila lagi kamu nak ikut? Allah tanya orang beriman. Dan janganlah pula mereka, wahai orang-orang beriman, jangan kamu sesekali seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, sebelum kamu ni. Setelah itu, setelah lalu ke atas orang itu masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik derhaka. Jangan kamu menjadi, wahai orang beriman, seperti umat-umat sebelum ni. Diberi kepada mereka panduan, diturunkan kepada mereka Alkitab. Setelah berlalu masa yang lama, akhirnya mereka tinggalkan kitab tersebut. Mereka mencari panduan hidup
mengikut apa yang mereka fikir. Tinggalkan panduan yang Allah beri. Akhirnya hati mereka menjadi keras. Hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Pasal mereka ini orang yang fasik lagi derhaka. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita sentiasa mengingati Allah dan menjadikan Al-Quran itu benar-benar panduan di dalam kehidupan kita. Oleh itu katanya, Islam menitik beratkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahyang 5 waktu yang diwajibkan ke atas setiap orang Muslim mengandungi macam-macam zikir untuk memberi peluang kepada setiap Muslim membersihkan diri dan rohaninya serta menumpukan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa agar diberi limpah rahmat dan usaha menjalankan kegiatan-kegiatan hidup setiap hari. Jadi bila kita solat ini tuan-tuan, kita ada bacaan-bacaan, kita ada minta, kita mohon kepada Allah. Maka di dalam solat kita dididik supaya tenteram hati mengingati Allah. Bukan senang lah. Waktu solat tu pun payah nak ingat kan. Waktu jual durian lagi payah tak kan. Sebenarnya tak payah pun, dia kena latih. Makna setiap benda kita buat itu kita ingat dulu. Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah, baca-baca. Setiap benda nak buat baca bismillah. Itu awal-awal pembelajaran nak mengingat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dirikanlah oleh kamu sembahyang, Allah perintahkan, ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam. Gelincir matahari mula daripada zuhur lah sampailah malam. Dan dirikanlah sembahyang subuh. Dirikanlah sembahyang subuh kerana sembahyang itu disaksikan. Makna istimewa lah. Wa Quran al-Fajr ini sembahyang waktu pagi. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya. Sembahyang 5 waktu ini jaga, ingat kepada Allah. Kemudian malam itu pula kamu bangunlah untuk mengerjakan solat sebagai sembahyang tambahan bagi kamu. Semoga Tuhan kamu membangkitkan dan menempatkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Dan pohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, dan kamu berdoalah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam urusan agama kamu dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang sebenar lagi mulia, dan berikanlah kepadaku daripada sisi kamu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Maka kamu berdoalah kepada Allah, memohon kebaikan daripada Allah. Allah perintahkan macam tu. Allah maha pengabul permintaan. Allah sebaik-baik tempat untuk kita meminta. Kita ni tidaklah taat sangat perintah Allah. Dalam masa kita taat, maksiat pun banyak. Tapi ketika kita minta kepada Allah, Allah tak pernah halau kita, Allah tak pernah herdik kita, Allah tak pernah hina kita. Tapi Allah beri apa yang kita nak. Bahkan Allah beritahu, kalau kamu tersilap, kalau kamu tergelincir melakukan maksiat, kembali kepada aku, mohon pengampunan kepada aku akan ampunkan kamu. Itulah hebatnya Allah, baiknya Allah kepada manusia. Cuba kita buat benda tu kepada manusia lain. Dia beri kita sesuatu bantuan, lepas tu dia hina kita. Bantuan taklah banyak, setahun 300 dia bagi, dah dia kita ambil tu, lala dia nak kita jadi hamba dia. Apa dia cakap kena ikut, jangan lawan. Hang bagi apa? 300 tahun je. Tak, tapi manusia macam tu lah. Dia bagi sikit, tapi dia suruh kita jadi hamba dia terus.
Kalau kita lawan lepas tu kita minta lagi, mana boleh kamu lawan, tapi Allah tak ada. Orang ni maksiat kepada Allah, bila minta Allah bagi. Allah kata, kembali kepada aku akan beri pengampunan kepada kamu, dan aku akan beri apa sahaja permintaan yang kamu minta. Mudah-mudahan kita tuan-tuan, Allah tanamkan dalam hati kita perasaan cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, yakin kepada Allah, dan sentiasa merasakan Allah sentiasa bersama kita. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa mendapat keberkatan dan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.